Okey, Assalamualaikum, boleh dengar? Dengar? Test. Boleh dengar suara? Okey, baru 10 orang ni. Ada 9 orang ni. Ada ke tak ada tak pasti. Nanti saya check attendance eh. Kot ada yang dah menghilang. Okey. Kecuali kalau sakit ke apa, tak tahu lah. Okey. Okey, Alia ada Alia. Ya, sir. Okey, share sikit minggu lepas punya topik sampai mana? Pasal di MOSFET, Okey. apa yang saya tahu kalau VGS tu dia negatif, negatif terminal tu dia macam more cenderung to pressure elektron ke arah p-type. Okey. Okey, tak apa. Okey. Fatin. Tak share sikit Fatin. Fatin ada Fatin. Hanan. Tak share lagi. Okey. Okey, so tak apa, thank you. Okey, desktop saya nampak eh. Okey, so untuk BJT, JFET, eMOSFET, okay, senang kata memang 80% adalah calculation. Okay, 80% adalah calculation, so yang 20% tu adalah teori untuk kita tahu circuit dia apa, lepas tu formula dia apa, lepas tu macam mana dia beroperasi antara BJT, FET dan juga MOSFET. Dan MOSFET ni ada dua lah, D MOSFET dan juga E MOSFET. Okay, so D ni depletion, okay, depletion. E ni enhancement, okay, enhancement. So ada different lah, different dari segi in terms of how electron pass through between source and drain, okay, inside the transistor. Okay, tu dia punya two types MOSFET lah, E MOSFET dan juga D MOSFET. So kat sini dalam nota ni adalah okay, diterangkan. Okay, saya tak nak ulang balik. Okay, hari ni saya nak masuk calculation. Okay, start dengan calculation. Okay, untuk BJT dulu mula kita belajar ada configuration banyak kan, ada base, lepas tu ada emitter, lepas tu ada collector, kalau tak silap lah. Okay, lepas tu kita ada JFET. Okay, dalam JFET pula ada berapa type circuit yang ada dalam tu. Siapa ingat? Voltage divider, self bias dan juga lagi satu apa? Hanan ingat Hanan? Fixed bias. So ada 3. So 3-3 ni lain dia punya circuit dan ada sedikit lain dia punya formula nak cari. VG dan sebagainya lah. Okay. Lepas tu kita masuk MOSFET pula. Okay. Okay, untuk MOSFET pula. Okay, untuk kita punya syllabus ni kita cover untuk eMOSFET saja. Okay, D MOSFET ni saya just bagi intro sikit lah. Okay, dan nak nampak apa itu D MOSFET dan eMOSFET. Tapi untuk syllabus kita ni kita cover eMOSFET saja. Okay, eMOSFET saja. Sebab kalau tak terlalu banyak kalau masuk D nanti memang banyak sangat. Okay, so okay lah. So at least kita tahu salah satu MOSFET pun dah okay. Okay, di MOSFET tu konsep dia sama je. Cuma cara dari segi cara elektron dia transfer dekat drain ke source ni ataupun source ke drain ni yang membezakan. Okay, untuk eMOSFET pula ada dua je.
Okay, ada dua je. Satu feedback bias dan satu voltage divider bias. Mungkin saya dah explain, saya tak ingat kelas ni. Tak apa, saya ulang balik. Okay. So, kalau JFET ada 3, BJT pun ada 3. Okay, untuk E-MOSFET ada 2 je. Okay, dia tak ada fixed bias. Okay, dia tak ada fixed bias. So, dia panggil feedback bias. Okay, feedback bias dan juga voltage divider. Okay, voltage divider. Voltage divider ni samalah. Sama juga JFET, sama dengan BJT. Dia punya circuit sama. Ada R1 dan ada R2. Iaitu voltage dia akan bagi kepada dua bahagian lah. Satu untuk R1, satu untuk bagi R2. That's why dipanggil voltage divider. Voltage tu dibagi dua. Okay, ada pembahagian dekat situ. Okay, ni feedback bias. Okay, untuk feedback bias, dia punya parameter ataupun formula ataupun karakteristik yang kita nak cari, okey, biasanya ialah VGS, lepas tu ID, okey. Itulah biasanya. Dia simple je feedback bias ni. Biasa memang ada dua resistor ni je. RD dan juga RJ. Okey, RD dan juga RJ. Biasanya memang ni je lah. Okey, sikit dia. Kecuali kalau soalan tu nak tukar RJ ni ada dua resistor series, just you tambahkan sajalah. Tu saja. Okay. Tapi feedback bias dia macam ni lah. So nama dia feedback. Sebab apa feedback? So daripada gate ni, resistor daripada gate ni, okay. So dia masuk balik dekat pada kaki drain. Okay. Dia macam swap balik lah. Okay. So dia tak pergi ke source ke. Okay. Dia tak pergi dekat ke ground. Okay. Dia tak pergi ke. Dia terus masuk balik dekat kaki drain. Okay. That's why dipanggil feedback. Okay. Ni condition yang penting lah. VRG. Okay, VRG sama dengan kosong, waktu ni IG sama dengan kosong. Maksudnya current pada gate kosong, voltage RG yang ni. Okay, so kalau IG kosong, voltage RG pun kosong. Condition dia. Okay, ni formula yang perlu ingat untuk feedback bias, VGS. Biasanya memang soalan nak cari VGS atau cari ID, kebiasaan. Okay, kebiasaan dia. So cari VGS dan juga cari ID. So nanti saya bagi satu contoh soalan simple yang berkaitan dengan feedback. Apa ni? Feedback bias. Okay, kita buat feedback bias. Saya bagi contoh soalan. Okay, tutorial saya dah bagi tak? Belum unit ni? Untuk MOSFET. Dah bagi kelas ni? Saya lupa. Belum kot. Okay, belum lah tu. Okay, so nanti saya akan bagi tutorial, tak apa. Sebelum bagi tutorial, saya akan bagi contoh-contoh soalan yang simple dulu, mudah dulu untuk kita faham lah. Biasanya cari VGS, cari ID. Okay, tu je lah sebab VDS, VS tak perlu cari lah. Biasanya memang tak ada resistor kat sini. That's why dia punya formula pun tak banyak lah. Okay, so ni formula ataupun KVL yang perlu kita ingat untuk feedback bias. Okay. So ni yang biru kan. Okay. So VDD campur ID kali RD campur VDS. Ni yang pink Okay. Ni formula yang pertama. Saya pernah tunjuk kot. Okay. So tak apa. Ulang bagi. Subjek ni sebenarnya memang boleh score. Okay. Memang boleh score pada saya lah. Sebab soalan tu dia pusing-pusing pun kat situ je. Tak susah mana. Cumanya siapa yang rajin dia dapat lah. Siapa yang malas nak struggle sikit. Nampak susah lepas tu dia tinggal. Dan memang tak boleh jawab lah. Okay, tapi kalau dia tengok macam susah ni tapi dia berusaha untuk buat dan dapat kan, tak faham tanya. Okay, tak kisahlah tanya saya ke, tanya kawan ke apa. Okay, dia dapat. Okay, so score. Okay, subjek ni memang boleh score, tak ada masalah. Yang lepas-lepas ada yang dapat kalau full mark 30, test 2 tu. Okay, once dia dah faham, sebab soalan ni pusing-pusing sama je. Beza mungkin value sikit. Okay, circuit tu ubah sikit. Tu je. Okay, so dapat full mark 30 ada je. Okay, tapi kena tutorial tu kena buat lah. Okay, ni untuk equation yang kedua. Okay, equation yang pertama ni equation yang kedua. So ni dia punya KVL lah. Okay, so daripada KVL ni so dapat VGS ni. Biasa soalan nak cari VGS. VGS ni apa? Gate ke source lah, soalan dia macam ni. Okay, lagi satu okay, ada 3 teman yang biasa kita dengar.
Okay, VGS. Okay, lepas tu VGSTH. Okay. Okay, lepas tu VGS on Okay, VGS. Okay, VGS ni apa? So hati-hatilah, jangan confuse. Soalan ni memang agak pening kadang-kadang. Okay, nak cari VGS ada student cari VGSTH. Okay, VGS ni adalah voltage antara gate ke source. Okay, seolah-olahnya voltage pada seolah-olahnya jadi supply lah. Macam supply punya voltage pada circuit ni untuk pada kaki gate. Okay, supply untuk drain lah, VDD tak ada isu. Okay, so untuk gate ni seolah-olahnya jadi V supply antara gate ni. Okay, so gate ke source ni, okay, so supply ni. Okay, ini adalah VGS. Okay, VGS. And then VGS TH threshold. Okay, apa maksud VGS TH? Okay, ni VGS ni biasanya value dia based on pada supply sini lah. Okay, so nanti kita akan kira, so kita dapat berapa V input kat sini. Contohlah 12 volt. Okay, so sini 12 volt. So automatic voltage antara gate ke source ni 12 volt. Untuk circuit feedback so kalau voltage divider dah tak sama, VGS formula dah lain. So kalau untuk feedback, so VGS equal V input. Kita boleh kata macam tu. Sebab apa? Sebab tak ada resistor kat sini. Okay, tak ada resistor kat sini, and then resistor gate kat sini pun tak ada. Okay, so resistor dia feedback balik kepada kaki drain. Okay, jadi supply yang masuk sini direct lah. Okay, direct 12 volt ke gate, dan source ni sini pun tak ada resistor, dekat sini pun tak ada resistor apa-apa. So 12 ni solid. Okay, so gate ke source 12 volt. Tapi untuk circuit feedback. Okay, ada soalan? That's why konsep nak kena faham lah. Okay, teori nak kena faham. Okay, VGS-TH pula. Threshold. Apa maksud threshold ni? Okay, maksud dia voltage yang membolehkan transistor ni on. Transistor mana? Inilah E-MOSFET kita. Ni circuit circuit. So circuit ni nak bagi supply, ikutlah you nak bagi supply berapa. Ada circuit kan, kita nak bagi supply berapa. Ikutlah 12 volt, 15 volt, 9 volt. Okay, selagi dia tak meletup ke, tak ada apa-apa, tak ada isu. Okay, 12 volt ke. Okay, tapi yang membolehkan transistor ni on apa? VGS-TH. Okay, contohlah dia bagi VGS-TH ni 3 volt. Jadi selagi mana transistor ni tak sampai 3 volt, okay, tak sampai 3 volt, transistor tu dalam keadaan cut off, maksudnya off. Okay, jadi untuk dia start on tu selepas 3 volt ataupun start dengan 3 volt. So lepas tu dia on. Okay, ada soalan sekat ni? Tak ada so clear. That's why kena faham konsep ni. Okay, dan VGS on pula. Okay, ni VGS waktu dia on lah. Okay, ni biasa dalam soalan lah ditentukan. Contohlah ada on ni, sekarang ni tengah on. Okay, maksudnya VGS on ni waktunya, maksudnya circuit ni ataupun transistor ni tengah on. Waktu bila? Contohnya 8 volt. Okay, sekarang ni tengah, transistor tengah on lah. So ini dia set lah, biasa dalam soalan dia tentukan kan VGS on ni berapa. So biasanya nak buat transfer curve macam tu lah. Okay, so tu nak membezakan. Okay, ada soalan setakat ini? Ada? Tak ada? Okay, tak ada. So ni formula yang kena ingat VGS sama dengan VDD tolak ID kali dengan RG. So ni dapat daripada KVL tadi lah. Okay, dapat daripada KVL tadi. Dan ni pun kena ingat lah. So waktu ID sama dengan kosong, VGS sama dengan VDD. Okay, VGS sama dengan VDD. So kalau VGS kita adalah 12 volt, okay, VDD pun akan follow 12 volt. Okay, VDD
12 volt dia pun 12 volt. Kalau VDD 9 dia pun 9. Okey. Tapi bila VGS sama dengan kosong, VGS ni kosong maksudnya tak ada supply lah. Okey, tak ada supply. So ID sama dengan VDD bagi dengan RD. Ni pun kena ingat. Okey, ni kena ingat. Okey, so kita tengok soalan ni transfer curve lah. Okey, transfer curve. Okey. Tak apa, ni belum soalan kan. Jadi transfer curve dia sama je macam BJT dan juga FET. So transfer curve konsep sama. Cuma beza dia ID. Kalau BJT dia tak VJS lah. Dia jadi apa? Jadi apa? Check balik lah. Okay. So kalau FET ID versus VJS juga sama kan? Okay, sama lah. Okay, so check balik. So kat sini adalah VJS sama dengan kosong, sama konsep dia. So bila VJS sama dengan kosong, ID sama dengan kosong. Okay, so VJS sama dengan VDD, sama syarat tadi. Ni, bila ID sama dengan kosong. Jadi kita dapat paksi X ataupun paksi VGS maksimum bila ID sama dengan kosong. Jadi VGS dia sama dengan VDD. So kalau dalam circuit tadi 12 volt, so sini 12. Okay. So waktu VGS kosong, apa value ID? So guna formula tadi lah. So waktu VGS kosong, so ID VDD bagi dengan RD. So dalam case ni, VDD 12. Okay, 12 bagi dengan 2K. So dapat berapa? 12 bagi 2K. Berapa dapat? Cuba kira. Untuk subjek ni memang sekarang ni awak kena ada kalkulator ke graf depan laptop masing-masing. Okay? Kalau tak boleh buat. Berapa? 12 bagi 2K. Okay, 6 mili So 6 mili. So sini akan jadi 6 mili. Ini sama dengan IDSS juga lah. So kita boleh cross. Okay. Okay, so ni Q point lah. Okay, Q point. Okay, Q point. So Q point ni ialah kita dapat value VGSQ lepas tu dengan IDQ. Okay, ID. Ni VGSTH tadi yang saya kata tadi. Okay. Maksudnya minimum voltage yang dia boleh transistor ni on. Okay. Contoh VGSTH dia adalah 3. So maksudnya kat sini adalah 3 volt. So 3 volt ni dia start on lah. Okay. And then berapa nilai ID dan QS, so depend kat sini lah. Selagi VGS makin tinggi, maksudnya ID pun ikut tinggi. Okay, VGS ni. So bila mana graf ni kita terus plot sehinggalah dapat titik silang yang kita plot tadi maksimum. Okay, so titik silang ni adalah Q point. So untuk cari nilai VGS, Q dan IDQ, so kita guna graph method lah. So saya tick dia ke bawah. Okay, so kita dapat value kat sini, dapat value kat sini. So inilah jawapan. So method memang biasanya memang guna graphical method. So dalam soalan test ke, dalam soalan final ke, biasanya memang kita sediakan kertas graf lah. Okay, so awak calculate VGSQ. Okay, ada soalan? Ada soalan nak tanya? Nak tanya-tanya je. Okay, kan nanti dah lepas-lepas baru tanya. Nak tanya-tanya. Okay, apa Q point tu? Saya dah ulang dulu Q point. Okay, Q point ni seolah-olah dia, okay, waktu transistor tu dalam keadaan macam kita bawa kereta, contoh had laju 110 km sejam kan, dekat highway, betul? Betul tak? Betul ke tak so kalau ada setengah jalan kampung, mungkin 60 km atau 80. So depend pada jalan. So sama juga macam ni. So depend pada circuit. Circuit yang kita buat. So kalau graf ni berdasarkan circuit yang ni. Okay. So lain lah dia punya condition. So condition dia yang ni. So maksud Q point ni. Okay. So maksudnya transistor ni memang paling stable untuk di on
Okay, waktu sini lah. Okay, waktu ni dia boleh on. Okay, so kalau lebih apa jadi? Apa jadi kalau lebih? Fatin ada? Kalau lebih daripada Q point, apa jadi? So, kalau hal laju, kena saman lah kenapa so, dah lebih. So ni ibarat dia punya border dia lah. Okay, Q point. So kalau jalan tu 110 km sejam, so 110 km sejam lah. Okay, dia boleh jalan. Okay, so sama lah skirt ni. So skirt ni untuk 12 volt VDD dan juga 6 miliampere punya maksimum. So ni Q point dia untuk transistor tu paling cantik on. So kalau 110 km sejam, so kita bawa 110. So paling laju, paling sedap, paling smooth, paling cepat nak sampai. Okay, nak bawa slow boleh. Bawa lah 10 kan. 10 km sejam. Tapi apa jadi? Slow gila lah. Okay. So ni maksudnya paling high performance yang boleh kita on. Based on circuit. Okay, setiap circuit tak sama. Okay, so ni Q point. Okay, ada soalan? Ada soalan sekat ni? Ada? Tak ada? Ada ke tak ada ni? Ada orang ke tak ada ni? Kopi betul. Aina, Kamilah, ada nak tanya? Aina ada Aina? Sazrin, ada yang nak tanya? Tak ada. Tak ada? Faham semua Okay, contoh soalan feedback feedback bias soalan yang simple lah, soalan yang simple. Sebab kalau tengok senota ni dia terus buat transfer curve. Okay, jadi takut korang punya pula. Okay, so tak apa, kita try tengok feedback bias, contoh-contoh soalan yang simple dulu lah. Okay, feedback bias. Okay, contoh saya bagi satu soalan.
Okay. Ada siapa-siapa boleh buat? So, determine the current of the current. So, maksudnya cari ID lah. Okay, cari ID. So, berapa nilai dia? Cari ID je. So, dia suruh tak suruh cari lain. VGS ke tak ada. So, cari ID. Okay, siapa boleh buat? Okay, saya nak cari ID. Azlin ada, Azlin. So, saya minta student lah buat kan. Saya buat Azlin ada? Ni nak check attendance sekali ni. Azlin ada? Tak ada? Tak ada, saya merah dulu. Ada. Ada pula. Yang tak ada. Okay, Azlin, macam mana step nak check ID? Boleh tengok awak punya nota. Slide ada. Slide pun cukup. Ada jawapan kat situ. Okay, macam mana nak check ID? Ada idea? Ni Azlin ada So saya tanda dulu. Fatin ada, Fatin? Sorry. Betul. Nur Fatin Fatihah. Fatin ada tak ada ni? Tak ada. Ada. Okay, apa idea nak cari ID ni? Tadi tanya soalan semua okey je. Maksudnya dah faham lah tu. So macam nak cari ID? So ID kat sini lah. Okay, apa formula untuk cari ID? Fatin. Putri ada? Putri? Tak ada Sazrin? Sazrin ada? Sazrin? Ni ramai tak ada ni. Tak ada? Ada. Ada. Seluruh sorry tak dengar. Okay, Sazrin, apa formula ID? Untuk feedback bias. Bau tunjuk ni. Apa formula dia? Yang sama dengan kosong tu ke? Nak cek ID je ni. Nak cek ID. Dia tak cakap pun ID sama dengan kosong. Dia nak cek ID. Apa ID? Al-Misha ada? Tuan Nur Al-Misha? Tak ada Putri Ada, pun saya tak ada. ada. Tak ada. Okay, formula ni Misha, formula ID. Okay. Apa? Dalam kurungan VGS on tolak VGS pasti 2. ID sama dengan apa? K. K. Lepas tu? Bukan ni salah. VGS on. Pasti tolak dengan VGS pasti 2. Yang mana? K. ID mana K ni? Tak ada pun dalam ni. Ni lah. Yang tu. Okay ni. Okay, cuba masukkan. So, siapa tadi? Amisha kata guna formula ni. Okay, cuba buat lah. Okay, so memang kena buat sama-sama. Kalau saya buat, ada makna lah. Okay, cuba buat masukkan. Okay, Misha ada tengok atas. Aina ada, Aina? Aina Kamilah. Aina ada? Tak ada?
Abdul Mukid. Ada Mukid ke? Mukid. Banyak tak ada ni. Ahmad Mifzal. Ahmad Mifzal dia. Ya, sir. Okey, ada lagi tak formula ID yang rasa-rasa boleh kita buat? So boleh kira guna formula ni. Boleh. So ni dapat value dia. Dapat tak ID berapa? Kalau yang VDD per RD tu boleh kan? Macam mana? ID sama dengan VDD per RD. So guna siapa tadi tu? Amisha. Amisha. Okey, Amisha. So kita tengok formula ni. Okey. Mana formula tadi? Ni kan. Okey. So nak cari ID. So daripada sini kita boleh cari ID lah. So sebenarnya kita tak perlu guna formula K tu. Okey. Formula yang K tadi tak perlu guna. Okey. Sebab apa? Tak diberi pun nilai K ni. Okey. Tak diberi pun nilai K. Okay, and then dia suruh cari ID saja. Okay, dia suruh cari ID. Tapi kalau K ni diberi, boleh cari ID. Okay, that's why saya kata formula ni banyak. Okay, so boleh guna. Tapi kalau tengok kat sini, K tak ada. Jadi nak kira tak boleh. Tapi VGS TH ada. VGS ada. Okay, so kat sini VGS sama dengan berapa? So kat sini akan jadi VGS sama dengan 8.5 volt. Tadi saya kata, saya terangkan tadi. Okay, voltage antara gate ke source. Ni. Ni G kan, gate. Ni drain dan ini source. So gate. So tak ada apa-apa circuit dalam ni. Tak ada resistor ke, tak ada apa. So KVL dia tak ada. So VGS direct saja. VGS sama dengan 8.5 volt. So kita boleh dapat value VGS sama dengan 8.5 volt. Okey, ni antara maklumat yang kita boleh dapat lah. Okey, dalam soalan ni tak ada. Okey, tapi kalau saya nak tambah soalan boleh je. Determine VGS. So ada setengah student dia cari, dia kira. Okey, walhal VGS tak perlu kira pun. Okey, so that's why untuk circuit kena tahu. Circuit tu circuit apa. Okey, so kalau kat sini feedback, so straightforward saja. VGS sama dengan V input lebih kurangnya tu. So VGS sama dengan 8.5. Okey, lepas tu kita cari ID. Okey, formula ID. Apa yang kita boleh cari daripada formula ID? So kalau nak guna formula ni susah. Okey, K tak diberi. So tengoklah KVL. Kalau tengok pada soalan basic ni pun, soalan tadi tu pun KVL je. Okey, KVL saja. So kita boleh carilah. Okey, nak guna formula equation 1 boleh, equation 2 pun boleh. Okey. So kalau kita ambil equation 1 ni, negatif VDD. Boleh copy tak? Tak boleh . Okey, daripada equation ni, so kita cari ID. So VDD ni bawa ke kanan lah. Okey, ni matematik biasa . Sekejap . Taklah, saya tunjuk jugalah. Okey. So negatif VDD campur ID kali dengan RD campur VDS sama dengan kosong. Betul? Okey, tengok balik formula. Campur VDS sama dengan kosong. So kita ambil side yang sini. Kita ambil side yang sini sebab ID kat sini kan. Okey, lebih mudah kita ambil dekat side sini. Okey, so di situ macam Amisha cakap tadi betul lah. So kita boleh guna formula tu. Okey, so yang ni kita delete. Alamak, kena padam. Okey.
So kat sini kita convert dengan dia. Okay, so VDD bawa ke kanan. Okay, lepas tu jadi tolak lah. Okay, VDS bawa ke semua jadi minus. Okay, ni sebenarnya VID So RD ni ID kan. Ni matematik biasa saya nak tunjukkan ni. Tak payah tunjuklah juga. Kadang tak tahu. Okay. So kita nak cari ID kat sini. So mana nak cari ID tu kita bawa ke kiri. ID jadi dengan RD campur VDS sama dengan VDD. Okay, VDD. Jadi ID kali dengan RD sama dengan VDD tolak VDN. Ni matematik lah. Tapi ada kelas-kelas lain matematik moden pun ada yang lemah lagi. So kena tengok balik matematik moden zaman form 4, form 5. So cari ID sama dengan bagikanlah dengan RD lah. Okay, sama dengan VDD tolak VDS bagi dengan RD. Okay, so VDD ada 15 volt, VDS. Okay, so kat sini kita kena faham konsep lah. Dia suasana kata VDS sama dengan VGS. Tengok formula. Okay, bila IG sama dengan kosong. Okay, VGS sama dengan VDS. So VDS kita boleh ambil value VGS. Okay, VGS. Okay, jadinya VGS, nak cari VDS sama dengan VGS. Okay, so kita masukkan form tu sajalah. So ID VDD tolak VDS bagi dengan RD. Sebenarnya tak susah. Okay, cuma kita tak fahamkan kat mana nak masukkan formula dan sekret aku. So VDD 15 tolak 8.5 volt bagi dengan RD 4.7 kilo. Okey, dapat berapa jawapan? Berapa jawapan? 1.38 miliampere. Okey, betul. 1.38 miliampere. Settle. Ini contoh soalan yang paling basic. Okay, ni untuk E-MOSFET. Okey, untuk E-MOSFET. Maksudnya just guna KVL lah. Okey. Mungkin dalam soalan saya boleh tanyalah, cari VGS, cari VDS and then cari ID. Itu parameter biasa. Tapi ID ni sebenarnya untuk cari ID memang kena cari VDS dulu. Okey, cari VGS. Okey, so kat sini kita boleh dapat ID. So parameter tu saya tak langsung kita boleh dah, kita dah kira sekali. Okey, kita dah kira sekali. Okey, ada nak tanya tak? Ni yang asas ni tak masuk voltage divider lagi. Satu-satu lah. Okey, satu-satu. Ada nak tanya lagi? Tak ada? Tak ada Okey, kalau tak ada kita buat transfer curve pula. Okey, transfer curve. Ini soalan standard. Okey, biasanya memang akan ada transfer curve. Setiap sebenarnya tak BJT, FET, MOSFET biasanya akan cari VGS. Kalau BJT, IB, KBC, VD tu biasalah. Okey. So kalau JFET dengan MOSFET, so kebiasaannya cari macam mana lah, VGS, KID, mungkin IDSS, itu parameter biasa. Okey. Next kita pergi soalan yang nak buat transfer curve. Still dalam feedback. So satu-satu. Saya tak nak pening-pening. Voltage divider nanti sekejap. So kita pergi kepada feedback bias dulu. Okay. Feedback bias dulu. Okay. Contoh soalan. Banyak WhatsApp masuk ni. Dia nak tanya apa ni? Oh, okay.
Okay, katakan ada satu circuit, sama je circuit dia. Okay, ingat ni arrow ke dalam N channel ke P channel? Siapa ingat? Okay, so tak berapa cantik lah. Okay, sebagai tab ni saya tak pandai sangat. 10 mega ohm. Okay, 4K 10 mega ohm. So yang ni ground lah, feedback kan. So tak ada apa-apa circuit kat sini. So ID okay, VGS on. Ini biasa parameter diberilah untuk buat transfer curve. Kalau tak cukup ni susah kita nak buat transfer curve. Okay. Okay, so daripada soalan ni, so buat dia punya transfer curve. Okay, so yang pertama draw the transfer curve. Okay, so guna graph lah. Okay, using ni contoh soalan ni. Okay, soalan periksa test memang macam ni lah. Okay, using graph. Okay, yang kedua daripada graph tu, okay, biasanya akan cari IDQ lah. Okay, IDQ and PDS. PDSQ. Okay, biasanya tak perlu cari VGS sebab VGS ni dah diberi dah. Okay, daripada VGS tu kita boleh buat graph tu. Okay, tu je lah. Okay, tu saja. So step pertama saya nak buat dalam slide ada tak? Slide ni ada. Sekejap Okay, ni contoh dalam slide. So dia buat transfer curve ni. So VGS TH ada, VGS on ada, ID on pun ada. So hampir sama. Itu soalan sama je. Okay, soalan sama ni. Okay, soalan sama. Okay, cuba kita tengok macam mana cara method dia jawab. Aina ada tak tadi? Saya lupa tak? Rasa macam ada eh. Belas. Ayu Nadia ada? Ayu. Al-Azim. Al-Azim ada Al-Azim. Al-Azim. Al-Azim ada Al-Azim. Al-Azim ada ni. Ni macam tak ada orang ni. Diorang ni belajar ke tak belajar? Ammar ada Ammar. Muhammad Ammar. Okay, apa step pertama? Okay, agak-agak apa step pertama? Dia ni diorang ni. So step pertama apa ni? Dia suruh cek apa? Cek apa Ammar? Sekejap saya. Ni ada kat slide ni. Step 1. Find K. Cari K. Cari K. So cari K berapa nilai K? Buat sendirilah maksudnya. Jangan tengok slide tu. Okay, nanti kita tak boleh jawab. Okay. Jadi step yang pertama apa dia? Okay, cari K.
K. Okay, cari K. So masukkan formula K lah. So K tu daripada ID sama dengan KVGS tolak VGSTH. Kuasa 2, so cari K lah. So ID bahagi VGS tolak VTH kuasa 2. So masukkan value ID. Berapa ID? ID on berapa? 6 mA bahagi VGS berapa? 8. Okey, 8 tolak 3 kuasa 2. So dapat berapa jawapan? 2.4 kali 10 negatif 4 AV. Okey, AV. So unit jangan lupa So dah dapat ni kita boleh buat dia punya table lah. Okey, dia punya table. So kita pun buatlah table dia. Mak tak tegar So ni adalah VGS. So bawah adalah ID. Okay, ID. So 3 4 pasal start dengan threshold kan. Okay, kita start dengan 3 lah. Sebab ni waktu bermulanya transistor tu on. Bermula dengan 3 volt. So 3 4 5 6 7 8. Ni step dia sama je. So kalau soalan keluar lain circuit value lain, step sama je. So you boleh buat cara yang sama. So start dengan 3 4 5 6 7 8. Okay, waktu VGS sama dengan 3 volt. Okay, so ID berapa? ID berapa agak-agak? Kosong. Kenapa kosong? Kenapa kosong? Cepat. Kenapa kosong? Siapa boleh jawab? Kenapa kosong? Hanan boleh jawab? Haikal ada Haikal? Haikal ada? Ada saya. Okay, kenapa kosong? Sebab ID dapat kosong lah kan? Betul? ID masuk formula ni dah. Ni formula ID kan? Betul tak? Betul. Masukkan lah. So bila VGS 3, VGS TH kan 3, betul? Betul ke tak betul ni? Betul. So 3 kat 3 kosong. So dapatlah kosong. So bila ID VGS sama dengan 4, so dapat berapa? So kira lah. Berapa? VGS sama dengan 4. Cuba kira masukkan berapa? Dapat berapa? Tak payah kira pun tahu kan ni. Berapa ID? ID berapa? Sini. Intan ada Intan? Kira kan? Intan ada? Sir, line dia slow. Line slow. Kat rumah dia macam lembat, dia kata. Bagi Akilah. Akilah ada. Okay, berapa value ID sini? Tak payah kira pun tahu dah ni. Dapat jawapan berapa? Berapa ID? Waktu VGS 4.
Cepat, lambat habis kan. Ada Tak dengar. Fahmi ada? Fahmi. Siapa yang boleh jawab lah, jawab. Berapa value kat sini? Kalau lambat jawab, lambat habis kelas ni. Ada 8 ni. Kita nak buat transfer ni. Dapat berapa ni? 1. ID. 0.24 mili. Ha? 0.24 mili. 0 point? Alamak, tak jelas lah. 0.24 mili. 0 point? 54. 24. Okay. So 24 mini M. Okay, min M. So waktu ID sama dengan 5. Okay, siapa dapat jawapan bagi tahu lah. Senang, cepat. Kalau saya panggil nama kan tak ada suara. Lain tak clear kot. Tak apalah. Tak habis lah. So ID sama dengan 5. So boleh proceed terus kira ni. Okay, proceed kira. So maksudnya 5 tolak 3 lah. Okay, 2 kali 2.4 kali 10 negatif 4. So berapa? Sekejap ni. Berapa jawapan? 0.48. 0.48. Aduh, apa susah sangat. Lambat betul. K berapa? 2.4 kali 10 negatif 4. VGS 5. Tolaklah 3. Apa yang susah sangat korang ni? 2.4 kali 10 negatif 4. 5 tolak 3, 2. 2 kali 2, 4. Okay. 4 darab 2.4. 9.6. Aduh. Itu pun selalu. Kali 10 negatif 4. Apa masalah dia? 6. 6 tolak 3 berapa? So waktu VGS 6 masukkan dia. 2.4 kali 10 negatif 4. 6 tolak 3. 3. Kuasa 2. 3 kali 3, 9. 9 kali 2.4 berapa? Berapa 9 kali 2.4? Berapa jawapan ni? 2.16 mili ampere. 2.16 mili. 2.16 mili. 7 berapa? Kena semangat lah sikit belajar. Jangan slow sangat. Berapa 7? Ni bukan teori pun, calculation. 7 tolak 3, 4. 4 kali 4, 16. Darab je lah 16 kali 2 ataupun 0.24 mili. So berapa sini? 3.84 mili ampere. 3.84 mili. So 8 tolak 3. 5. 5 kali 5, 25. 25 kali 2.4 kali 10 negatif 4. So dapat 6 mili. Aduh. Okey. So step seterusnya. Kita dah boleh plot graf lah. Okey, kita dah boleh plot graf.
Okay. So ID. So kita boleh cari dia punya load line dia. So load line untuk negatif VDD campur ID kali dengan RD campur VGS sama dengan kosong. Ni formula yang mana? Kita boleh guna formula yang tadi lah. Okay ni. Tolak VDD campur ID kali dengan RD campur dengan VGS. Okay ni nak cari dia punya ID lah. Okay nak cari dia punya ID. So kita masukkan formula. Okay. So ID sama dengan VDD tolak VGS bagi dengan RD. Okay. So VGS bila waktu VGS sama dengan kosong, so kita dapat ID maksimum lah. Okay. Ni formula. Okay, ni formula. Okay, sekarang kita nak cari plot ID maksimum dia. Okay, ID maksimum. So ID sama dengan VDD bagi dengan RD lah. Okay. So VDD sama dengan 12 bagi 4K. So kita boleh dapat 3 mA. Okay, 3 mA. So ni load line dia. Waktu VGS sama dengan kosong, ID sama dengan 3 mA. Okay. So waktu ID sama dengan kosong, sebab ini kita kena buat sebab kita nak tengok condition yang ni lah tadi. ID sama dengan kosong. Okay, kita nak, ID sama dengan kosong, kita nak tengok VGS. Okay, berapa. Okay, so kalau daripada pengiraan tadi. So bila, tadi VGS dulu so ID belum jadi. So VGS sama dengan kosong. ID, ni formula dia. VDD bagi dengan RD. So bila waktu VGS sama dengan kosong, so ID kita akan dapat 3 mA. Okay, ID 3 mA. So kita tengok pula ID sama dengan kosong. VGS sama dengan VDD. So VDD berapa? Berapa VDD tadi? So condition dia adalah VGS sama dengan VDD. So VGS sama dengan VDD tadi 12 volt. Okay, 12 volt. Okay, 12. So kita dah boleh plot graf lah. Okay, kita dah boleh plot graf. Okay, sketchkan dia. Okay, cuma graf ni tak accurate lah sebab saya tak ambil grade-grade yang bawah-bawah tu. Okay, so nanti boleh buat graf yang lagi accurate tu. Okay, ataupun saya cari sekejap.
Okey yang ni So saya ambil yang ni Okay, so macam mana nak buat graph? So tengok value tadi Okay, 3 Okay, tak tegak anggaran dia ni tak tegak. Okay, VGF sini ID. Okay, so ID tadi apa? 3 mA 1 2 3 VGS 12 volt. Okay, maksimum 12. So saya buat tu dulu. Tak tegak So saya ambil 2 lah scale dia 2, 4, 6, 8, 10, 12 volt. Okay, 12. Okay, so 3 dengan 12. So bila kita buat graph 3, 12. Okay. Okay, sekarang kita nak plot ikut yang ni tadilah. Okay, waktu VGS 3 ID sama dengan 0. So VGS 3 2, so 3 sini So ID 0 lah. Okay, waktu ni 0. Okay, nak set color merah sikit lah. Okay. So sini so sini 3. Okay, so selepas tu VGS 4 0.24. Okay, VGS 4 sini 0.24. 0.24 kat mana? So ni 0.5 0.5. So sini 1.5. So ni 2.5. Okay. Okay, sekejap So 4 0.24. Kosong poin 24. 0.5, 0.24 kat mana? So anggaran lah ni. Okay, lepas tu 5 0.96. 5 0.96. So ni 5 kan? 0.96 kat sini hampir 1 lah kat sini lebih kurang. So 5. So dia pun start naik. Okay, so lepas tu VGS 6 2.16. VGS 6 2.16. 2.16. Okay, so dia pun okay. So sebab scale saya ni rapat, sepatutnya kita nak buat 1, 2 sampai 12. Okay. Tapi tak muat tempat ni, sepatutnya dia akan dapat graph macam ni lah. Okay. So nanti you all buat ikut scale yang sama lah, senang. Okay, ikut scale yang sama ni saya draft saja. Okay, waktu 7 3.84. 7 okay, 67
3.84 So 3 tak cukup 4 3. Ni 3.5 atas ni 4. Okay, so waktu 7 3.84 5 6 7 8. So kat sini so lebih kurang lah. So saya tarik. Okay, last sekali adalah 8 6 mAh. Okay, so ni 8 bagi dekat, alamak tak cukup graf. Okay, so nanti awak cuba lukiskan dia, okay, ataupun buat scale sini, kecilkan scale dia. Okay, 4 6 mAh. So 6 mAh. Okay, so nanti bila nak dapatkan dia punya garisan, soalan dia apa tadi? Soalan dia cari IDQ dan juga VDS. Okay, so yang penting point di sini lah. Okay, ni ialah kita punya key point. So kat sini kita boleh dapat dia punya jawapan. Okay, so kita tarik bawah. Tapi ni tak tepat tau. Nanti bila awak buat dekat soalan exam ke apa, make sure scale ni betul-betul lah. Okay, so kita nak cepat, so buat anggaran je lah. Okay, tapi jawapan tu memang hampir sama je. Sama saja. So kat sini kita boleh dapat dia punya IDQ dan juga VGSQ. So IDQ tak tepat lah ni. Okay, IDQ. So kalau ikut skill yang tepat kalau ikut skill yang tepat, kita akan dapat sini sebab saya dah buat dekat graf lah. Okay, tapi secara simulation lah. So simulation lagi tepat. So kat sini lukis, jadi kita graf ni pun dia tak, dia punya lengkuk pun tak adalah sharp. Dia akan dia lagi ke atas kat sini. Okay, ni pun tak tegak ni, 12 ni tak tepat. So kalau tarik ni, so jawapan dia kita akan dapat kalau ikut graf ni simulation tepat lah. Okay, so IDQ kita akan dapat sama dengan lebih kurang 1.6 mAh. Okay, 1.6 mAh. So VGSQ, okay, so ni adalah IDQ. So ni adalah VGSQ. So VGSQ kita akan dapat lebih kurang, sepatutnya jawapan dia adalah 5.6 lah. Okay, 5.6. Tapi ni tak tepat ni. Okay, 5.6 mAh. So VGSQ sama dengan 5.6. So nanti korang buat dekat graf ni, saya nak bagi contoh teknik nak buat. Okay, so nanti buat graf tu biar betul-betul. So dapat tak jawapannya? IDQ 1.6, VGS 5.6 volt. So macam saya simulate saja dekat software lah. So dapat sharp tepat. Tapi nanti dalam jawab test tak ada software. So you all kena buat dalam peta graf manual lah. Okay, so kita akan dapat ni. So dapat VGS, dapat IDQ. So untuk cari VDS, so soalan tadi dah terjawab. Ni dah jawab. IDQ dah jawab. So VDS. Okay, nak cari VDS. So VDS guna formula biasalah. Okay, so VDS sama dengan VDD tolak ID kali dengan RD. So ni daripada formula yang ni lah. Okay, VDS. Okay, so VDD tolak ID kali dengan RD. So VDD sama dengan 12 saja. Tolak ID dapat 1.6 BDM. So darab dengan RD. RD berapa tadi? 4K. Okay, RD 4K. Okay, 4K.
4K. So kita akan dapat 12 tolak 1.6 mili kali 4K berapa? 1.6 mili kali 4,000. Saya tak ada kalkulator saintifik. Baik. Berapa dapat? 6.4 mili. Berapa? Berapa? Tak dengar. 6.4 mili. Apa benda pula mili pula ni? Ni vote lah. ID klik ID mesti vote, takkan mili vote pula. Betul tak betul ni? Pelaku lain ada juga yang darab-darab bahagi pun tak tahu lagi. Hey. 4,000 darab 0.01 6.4 sir. Saya tinggal K tadi. 64 6.4. Tadi saya tinggal K. Dekat 4 tu. 6.4 betul. Jadi 5.6 volt. So jawapan penuh. So full mark. Okay, full mark. So tak apa, ketagraf ni saya tunjuk simulation cara nak buat. Okay. So you all buatlah ketagraf betul-betul, buat secara tepat lah. Okay, secara tepat, skill dia, okay semua. Jadi inilah cara dia. Okay, inilah method dia. So kita buat ID dia. Okay, ID dia. Ada soalan sekat ni? Okay, ada soalan? Tak ada? So tengok jawapan dia sama. Ni tadi kan. Okay, so nak cari Q point tadi, so VDD 12. Itu soalan sama je. Lain kan, so 4. Tadi 4K. Okay, tapi step dia sama. So untuk cari ID kat sini, samalah guna formula tadi. VDD bagi dengan RD. Okay, so kita pun guna formula yang sama tadi. VDD bagi dengan RD. Ni ID. So VDD bagi dengan RD sudah dapat 3 mili. Okay, step yang sama saja, sama macam dalam nota. Okay, so cuma inilah kita plot yang daripada sini untuk dapat VGS ni. So daripada table yang tadi lah. Okay, so 3. So tengok pada soalan ni. Kalau soalan ni dia tukar, contohnya VGS on ni dia tukar 10. So maksudnya awak kena buat sampai 10 lah. Okay, ataupun VTS ni dia buat 5, 10. So kita buat 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, range tu. Okay, maksudnya waktu maksimum on ni. Okay, ni maksudnya start on. Okay, ni waktu dia on maksimum. Soalan dia macam tu lah. Okay, tak semestinya 8. Ni boleh ditukar-tukar kepada soalan. Okay, ada soalan setakat ini. Ada nak tanya? Ada nak tanya? Okey, tapi kat sini kenapa dia dapat IDQ 2.7 mili? Tadi saya dapat berapa? Tadi saya dapat 1.6. Okey, 1.6. Itu soalan ni lain. Tengok balik. Okey, sebab kat sini RD 2K dalam soalan kita RD dia adalah 4K. Okay, that's why lain step yang sama. Jadi dia punya contoh soalan yang ni, so disebabkan RD dia 2K, so ID dia 6 mili lah. Jadi dia plot dekat 6. So dia tarik 12 ke 6. So macam kita tadi 3 sebab kita besarkan dia punya RD 4K. So
Jadi kat sini. So rendah lagi lah. So logik lah tu, betul lah tu. Okay, ada soalan? Tak ada, kita stop sampai sini dulu. Okay, faham tak? Okay, on camera nak ambil attendance. On camera. Nanti petang-petang KP tanya, mana budak-budak ni tak datang ke? Ni arah radiologi. Radiologi Encik Salihudin KP. Okay, dia nak tanya? Tak ada? Clear Okay, saya tunjuk satu-satu tu. Okay, so dia transfer curve. So voltage divider esok. Okay, esok kita tengok voltage divider pula. Satu-satu lah. So kita tengok dulu feedback bias. Okay, esok voltage divider. Transfer curve dengan cari VGS, cari ID. Okay, ikut soalan lah. Okay, boleh on camera lagi. Berapa orang? Ada baru 2 orang ni. 3. Okay. Okay, ada lagi tak? 1, 2, 3. Okay, thank you. Okay, so kita jumpa esok. So memang nak tak nak kena buat banyak calculation lah untuk subjek ni. Untuk BJT, FET dan juga MOSFET. Okay, saya bimbang test 2 ni. Test 2 mungkin soalan saya tak buat susah lah. Okay, tapi takut final. Okay, final tu susah. Okay, final susah sikit. Okay, ada apa nak tanya? Sebelum saya habis kelas. Nak tanya-tanya. Tak kisah. Mana yang boleh jawab, saya jawab. Kan nanti dia tanya PM tepi. Time tu saya tak sempat nak jawab. Kalau dia nak tanya tak faham ke apa, nak tanya-tanya. Muskil ke apa. Tak ada Betul ni tak ada, clear? Tak ada? Hello? Tak ada. Okay. So jumpa hari esok kelas. Esok. Okay. Right. Okay. Assalamualaikum. Thank you, sir. Terima kasih. Waalaikumsalam.